Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa akhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila ruhil marhum abi wa ila ruhil marhum ummi wa usulihima wa furu'ihima wa man yantasibu ilayhima ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan kehendak-Nya, dengan kekuasaannya, dengan inayahnya, yakni bantuannya serta taufik hidayahnya, diberikan kita kekuatan dan semangat untuk sama-sama kita dapat hadir ke surau ini, surau An-Nur Taman Seri Tanjung. Alhamdulillah dapat kita sama-sama mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah dan kita susuli pula dengan kuliah subuh. Yang sepatutnya saya kuliah maghrib malam tadi tapi minta tukar. Sebelum itu kita sama-samalah doakan kepada mereka yang ditimpa musibah banjir, dapat orang kata menerima dengan redha, dengan sabar menghadapi kesusahan tersebut. Semoga dengan apa yang telah berlaku ke atas mereka yang ditimpa musibah itu, Allah Ta'ala gandakan kebaikan kepada mereka. Sebab bila tengok ialah mana-mana yang dah pergi tengok tu, mereka-mereka yang ditipu musibah tu memang kita tak jangka. Memang tak jangka sungguhlah. Yang berlaku di negeri Selangor ni lah, khususnya kat tempat kita yang berdekatan, paling tidak pun Pasar 2 kan. Dan yang paling teruk rasanya di belah Langat sana kapal Sungai Lewi dan sebagainya. Jadi adalah tu yang Allah Ta'ala nak bagi peringatan dan juga kesedaran kepada kita. Kita ambil sama-sama iktibar lah. Jadi pada pagi yang mulia ini kita akan lihat pula ayat seterusnya pada surah Al-Baqarah, iaitulah ayat
yang ke 275 ya. Hingga 281 muka surat 97 berkenaan dengan bahaya riba terhadap individu dan masyarakat ya. Riba ni kita macam bukan macam tak dapat lari kan. Kita tak nak makan riba kan, tetapi dalam masa yang sama terlibat juga ya dengan riba ini. Sebab apa? Tak dapat tidak kita ada buat pinjaman kan. Dia selalu kat situlah yang kita nak faham dengan mudah lah kan. Ya. Kalau ikut cerita Piramdi ni, dia banyak sebenarnya dia punya mesej dia sebenarnya bila kita teliti filem-filem dia tu. Bukannya sekadar filem saja sebenarnya dia ada isi sebenarnya pengajaran kan. Contoh filem filem Alibaba dengan 40 penyamun yang abang dia tu Kasim Baba kan. Alibaba Aziz Sattar, Kasim Baba siapa tu? Sudir kan. Yang dialog dia nak pinjam apa tu? Apa secupak gandum kan. Dah lah masa nak pinjam tu kena bahan dulu kan. Kau ni pemalas lah apalah semua kan. Aku boleh kasih kau pinjam, tapi dengan syarat apa? Kan? Aku bagi satu cupak gandum, engkau akan bayar nanti dengan 2 cupak kan. Itu salah satu contoh lah kan. Kemudian dalam filem siapa yang mati dulu siapa mati dulu? Aku mati dulu kan. Siapa yang tahu apa Mi ke mati dulu? Filem apa tu? Doremi kan. Yang dia nak mengelakkan daripada hutang kan. Salah seorang yang dia berhutang tu dengan ceti tak? Banyak sangat dia hutang kan. Hutang sewa rumah kan. Hutang ni tapi dengan ceti tu kan. Itu salah satulah kan. Bila tengok ini muka mati dalam bagus pandai berani. Tapi itulah contoh dia maknanya tak dapat lagi lah. Kita pun begitu juga jadi seboleh-bolehnya berdoalah kita sama-sama kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada kira riba ni dijauhkan Jadi kita baca dulu ayatnya seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyuhayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, yakni berniaga, dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, yakni larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah susutkan, yakni kebaikan harta. Allah susutkan kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba, dan dia pula mengembangkan berkat harta yang dikeluarkan sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang terus kekal dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, yakni jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak akan selamat, dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok modal asal harta kamu. Dengan yang demikian kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga lapang hidupnya, dan sebaliknya, jika kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Itu ayat-ayatnya dan juga ayat Qurannya dan juga terjemahan. Sebab turun ayat 278, 279. 278, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. 279, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Abu Ya'la mengungkapkan riwayat dalam karya hadis beliau, dan Ibnu Munaddah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, telah disampaikan kepada kami bahawa ayat ini diturunkan mengenai Bani Amr bin Auf dari suku Thaqif, dan juga bersepena Bani Al-Mughirah dari suku Bani Al-Makhzum. Bani Al-Mughirah memberi wang faedah kepada suku Thaqif. Tatkala Mekah dapat dikuasai oleh Rasulullah SAW, semua jenis riba dihapuskan. Maknanya zaman jahiliyah itu berleluasa. Berleluasa ni maknanya menjadi amalan lah. Zaman jahiliyah itu menjadi amalan dalam masyarakat riba ini. Jadi bila Rasulullah SAW dapat tawan Makkah Al-Mukarramah, maka dihapuskan segala jenis riba. Setelah itu datanglah Bani Amr dan Bani Mughirah kepada Attab bin Asid, yang ketika itu menjadi pemimpin umat Islam di Mekah. Kata Bani Al-Mughirah, riba telah menjadikan kami manusia paling celaka, di mana kami terpaksa bayar tetapi orang lain tidak. Bani Mughirah dia kata riba telah menjadikan kami manusia paling celaka. Yalah, bila kena riba ni kan, bertambah-tambah istilah kita apa, bunga nak, memang letih nak bayar kan. Pinjam 1,000 tapi kena bayar sampai beribu-ribu kan. Biasa kalau kat Malaysia ni istilah dia apa?
Interest. Tak yang boleh jadi ini tu alung. Kan? Ya. Tu sebab tu sampai dia punya kesan dia sampai berlaku bunuh-membunuh, betul tak? Sampai berlaku bunuh-membunuh. Ada satu sahabat tu dia cerita sampai lari ke luar negara untuk menyelamatkan diri. Bila buat pinjaman dengan alung tu yang dikenakan dia punya faedahnya tu berlipat kali ganda, sampai lari ke New Zealand dan akhirnya menjadi warga negara sana. Sampai macam tu sekali punya, maknanya bahayanya riba ni yang Allah Ta'ala larang. Habis anak bini tinggal kat sini. Tak tahulah Allah Alam macam mana lah, tapi dengar cerita kampungnya gitu. Kan? Ni tapi mana nak cerita kisah ni zaman Jahiliyah tu berluasa. Bila sampai kepada zaman Islamnya, maka dihapuskan. Mengadulah Bani Al-Mughirah ni yang dia berkaitan dengan Bani suku Sakif ni. Jawab Bani Amru dalam perjanjian damai tersebut bahawa kami tetap memperolehi riba kami. Maknanya kami tidak dapatlah, dia kata. Atak pun mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara tersebut. Lalu turunlah ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Maknanya yang dah sudah tu halal lah. Kan? Nak buat macam mana tak? Tak turun lagi pengharamannya. Sebab itulah indahnya Islam ni yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Setiap perkara yang Allah Ta'ala nak haramkan bukannya secara drastik, ataupun bukannya secara mendadak, bukan secara tiba-tiba, tapi dia berperingkat. Arak, contohnya arak kan, berperingkat-peringkat kan? Begitu juga dengan riba tu nak menunjukkan bahawa Islam tu bukannya suatu benda yang digambarkan sebagai orang kata apa, teroris lah, ganas lah. Itu adalah dakwaan-dakwaan palsu oleh pihak musuh-musuh Islam, terutamanya daripada Yahudi. Nak cerita senang itu dia menggambarkan Islam tu tak elok. Sebenarnya dia yang tak elok. Sebenarnya dia yang tak elok kan. Tapi dia pusing manipulasikan. Lalu turunlah ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Ibnu Jarir mengukir riwayat daripada Ikrimah, katanya ayat ini diturunkan bersempena suku Thaqif, di antara mereka Mas'ud, Habib, Rabi'ah dan Abdu Yalil, Bani Amru dan Bani Umair. Kata suku Thaqif, kami tidak berupaya memerangi Allah dan Rasulnya, lalu mereka bertaubat dan mereka mengambil harta pokok sahaja. Jadi Ibnu Thaqif ni dia bila dah Islam, jadi dia ialah maknanya siapa ambil riba ni, senang cerita dia mengisytiharkan peperangan dengan Allah dan Rasul. Gitu je. Senang nak mudahnya, siapa yang ambil riba ni, orang yang ambil riba ni, dia mengisytiharkan diri dia berperang dengan Allah dan Rasul. Mampukah kita berperang dengan Allah dengan Rasul? Kita ni Allah Ta'ala jadikan tu jadi bertaubat. Tu sebab dalam ayat ni wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dia kata apa? Dengan maknanya jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok modal asal kamu saja. Maknanya ambil hak yang beri pinjam tu. Kata beri pinjam 5,000, ambil yang 5,000 tu. Bukannya ambil sekali dengan hak yang faedahnya yang sampai 20,000 tu. Sebab apa? Bertangguh kan. Kau tangguh, tambah lagi. Tangguh, tambah lagi. Dah lah pinjam secupak kena ganti dulu cupak.
Masa aku minta kan, kau tak dapat bayar, tambah lagi, double lagi. Jadi 4 juta. Kan? Tu Piramli maknanya bila tengok cerita, kira patutlah maknanya kat Singapura tu kan, Piramli tu dianggapkan sebagai wali seni. Sebab ada mesej yang diutarakan dalam filem dia tu. Dulu tengok gelak je. Kan? Kita gelak je. Tapi bila dah umur macam ni, dulu masa kecil-kecil gelak je. Kelakar dia tu kan. Tapi bila umur sebegini tengok, oi, betul lah. Kan? Dia Perli tu begitu orang tak perasan lah senang cerita. Dia Perli tu dia ni tu orang tak terasa sangat kan. Tak terasa, sebab tak terasa tu sebab melihat dia berkelakar tu. Tapi kalau mikir kan, Allahu Akbar kan, menusuk dalam sebenarnya kan. Kanda-kanda salah tak? Ni contoh lah kan. Kalau seorang lelaki masuk ke rumah kan, seorang perempuan yang suami dia tak ada, Masya-Allah tu memang Masya-Allah lah. Tapi undang-undang tu kanda yang buat. Boleh padam betul kan. Dulu kita ingat gelak-gelak je, rupanya betul lah kan. Allah Rabbi, itu contohlah Kemudian kita lihat sebab turun ayat 280 Kata Al-Kalbi, kata Bani Amru bin Umair kepada Bani Al-Mughirah, berikan modal pokok kamu, berikan modal pokok kami, dan kami kenakan riba terhadap kamu, dan untuk itu kami akan membiarkan kamu. Jawab Bani Al-Mughirah, sekarang ini kami berada dalam kesempitan, berilah tempoh kepada kami sehingga mendapat hasil. Bagaimanapun mereka enggan memberi tempoh. Berikutnya itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya bermaksud, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup. Jadi dia nak modal dengan faedahnya sekali. Sedangkan orang tu susah. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni ayat dia 250, maksud dia tu, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga lapang hidupnya, dan sebaliknya jika kamu sedekahkan, nampak? Dan sebaliknya kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapat kelak. Nak beritahu kat sini tuan-tuan, salah satu daripada orang yang Allah Ta'ala tak banyak soal, senang cerita, maknanya tidak mudah untuk dia masuk ke syurga, senang cerita gitu. Antara orang yang mudah untuk dia masuk ke syurga adalah orang yang menghalalkan hutangnya kepada orang yang berhutang kepada dia. Ni tapi yalah, ini yang Ustaz cakap ni teori je. Kena ke kita letih juga kan. Kalau setakat 100-200 memanglah kita tak kisah. Alah halal je Ustaz ambil je. Cik kan. Tapi cuba kalau 100,000 200,000 kan. Kan 100,000 200,000 kan. Itu kalau 1 juta 2 juta. Letih tuan-tuan. Allah Ta'ala uji kalau setakat RM10 RM20 bolehlah kita cakap kan. Ni contoh lah kan. Tapi dapat buat tu Allahu Akbar, Allah mudahkan dia masuk surga. Bukan dalam hadis tu memang ada 7 golongan kan. Rasulullah beritahu yang dimudahkan untuk masuk ke surga kan, dilindungi oleh Allah, yang pada ketika itu tak ada lindungan, tidak ada payungan kan. Tapi sebenarnya banyak lagi. Antaranya ni, orang yang menghalalkan hutang kepada orang yang berhutang kepadanya. Tapi bukan senang jugalah. Sebab dapat kita tempuh tu, dapat kita atasi masalah
lekat duit dalam hati kita tu kan. Maknanya mudahlah Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Tapi bukannya perkara yang mudah kan. Dapat atas itu insya-Allah kan. Tapi kalau dia nak, ini bukan Ustaz cerita pasal riba ni, tidak. Tapi orang tu berhutang, tapi dia nak minta hutang ni, dia tidaklah jadi salah. Tidaklah jadi salah. Tapi dia kena ada, orang kata kat situ, tasamuh. Tasamuh ni apa? Maknanya tolak ansur. Tak dapat lagi lah apa saya nak bayar ustaz. Sempit kan. Ni dah hujung tahun ni. Ustaz tahulah kan, nak masuk sekolah pula budak semua kan. Jadi dia beri tangguh. Dia beri tangguh pun orang, maknanya itu adalah yang terbaik juga. Terbaik juga kan. Tapi masalahnya kadang-kadang orang berhutang ni minta orang cakap lah juga kan. Masa dia ada duit boleh bayar, dia tak nak bayar kan. Itu masalah dia. Ni sikap orang kita lah. Minta maaf cakap lah bukan saya cakap siapa-siapa tak. Ustaz tak cakap siapa-siapa, tapi sebagai peringatan lah, sebagai orang kata kesedaran pada kita lah untuk kita bertaubat kan. Sebenarnya hutang ni bila kita kena bayar, sebab itu adalah tanggungjawab kita. Sebab kita dah ambil hak orang dan kita telah berjanji. Kita telah berjanji untuk membayar. Jadi kita kena bayar. Kena usahakan. Tapi bila dalam kita dah usaha tu, memang kita susah. Itu lain cerita. Ini ada masa dia senang, ada ni dia pergi joli pula. Pergi makan sana, pergi makan sini, masuk pula dalam Facebook. Ni masalah dah. Minta maaf cakap lah tuan-tuan. Ini yang berlaku, kena sentuh juga benda ni, betul tak? Supaya kita sedar. Jadi hak yang orang yang memberi hutang tengok, bila aku minta hutang, kau ni tak ada duit nak bayar. Tapi ni pergi Langkawi lah, pergi Pulau Tiamat ni contoh lah lepas tu siap ada tunjuk gambar makanan, siakak tiga rasa lah. Apa ke cerita ni? Bila pergi minta maaf lah, tak ada lagi lah, sempit lah. Ni masalah kita dalam masyarakat yang berlaku. Tak boleh lah gitu. Tak boleh begitu. Kita kena bayar dulu. Keseronokan kita tu kita kena korbankan. Bayar hutang. Mungkin dia pun sebenarnya susah pula dah. Masa dia beri tu, dia beri hutang tu dalam keadaan dia senang, tapi bila dia minta tu dia pun dah susah pula dah. Kita pun dah ada dah. Jadi kena orang kata ada tasamuh kat situ bertolak ansur dan jangan sampai berlaku benda yang tidak diingini dia kalau ada orang tengok itu, orang jadi marah lah. Aku hutang tak ada, tapi dalam Facebook ni merata kau pergi makan bukan main nasi arak lah, nasi itu, nasi ini. Itu contoh jadi ambil iktibar sama-sama. Okey, sikit je lagi kaitan ayat dengan ayat sebelum ni. Lepas tu kita berhentilah. Ayat sebelum ini adalah berhubung kait dengan infak dan atau sedekah harta tanpa sebarang pulangan. Bila kita sedekah ni, mana ada kita minta apa-apa, kita memang aku bagi tujuan dia apa? Semata-mata bertakaruk kepada Allah SWT. Takaruk ni maksud dia nak mendekatkan diri pada Allah, nak mendapat keredaan Allah, nak mendapat kasih sayang Allah, nak mencapai orang kata apa, keredaan Allah lah, keredaan Allah, dan meraih keredaannya, dan meraih keredaannya serta meneguhkan keimanan dalam diri. Mana kita nak ajar diri kita, harta ni hakikatnya bukan aku yang punya, tapi Allah yang punya. Cuma Allah amanahkan pada aku untuk menguruskannya. Dan dalam pada apa yang aku ada ni, yang Allah bagi pada aku ni, rupa-rupanya ada bahagian orang lain. Ni dah akhir tahun ni. Akhir tahun ni mana yang maknanya wajib keluarkan zakat tu. Kena keluarkan zakat.
Manakala ayat di atas, ayat yang kita dah baca tadi, manakala ayat di atas pula mempunyai hubung kait dengan usaha mengembangkan harta, yakni melakukan riba tanpa dipadankan dengan suatu imbalan. Maknanya mengembangkan harta dengan cara yang salah lah. Boleh nak kembang harta, tak ada masalah, tapi dengan cara yang halal, bukan cara yang salah. Allah SWT menyusutkan harta yang dikembangkan melalui riba dan tidak memberkatinya, walaupun nampak zahirnya berkembang. Nampak zahirnya berkembang. Dah mestilah dapat untung banyak. Kira macam untung lah. Beri pinjam 1,000, kelih 5,000 kan. Tu contoh lah kan. Mana beri pinjam, nanti kau bayar, bunganya sekian-sekian kan. Zahirnya nampak macam banyak, tapi hakikat dia Allah Ta'ala menyusulkan harta yang dikembangkan melalui riba dan tidak memberkatinya. Maknanya dalam Allah Ta'ala berikan tu dalam keadaan dia murka. Dapat tapi dalam keadaan murka. Dalam keadaan tak redha, dalam keadaan marah. Kaitan antara ayat tersebut ialah dari segi bandingan pertentangan antara kedua-dua kenyataan. Justru memberikan bandingan secara pertentangan akan lebih cepat dicerak akan berbanding perbandingan sebaliknya. Maknanya nak banding dengan sedekah yang kita bagi ini tadi, amalan infak yang kita bagikan tadi, yang memang tujuan dia semata-mata nak rapat kepada Allah Ta'ala, nak dekat kepada Allah Ta'ala, nak raih keridaan Allah, dengan amalan riba yang Allah Ta'ala tidak redha mereka melakukannya. Ustaz ingat cukup setakat ni, wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada tahun depan. Minta maaf lah, kena tunggulah tahun depan. Setahun lagi jadi untuk apa mana kuliah terakhir ni, Ustaz mohon maaf lah supaya tahun ni kalau ada salah silap dan sebagainya, zahir dan batin, insya-Allah kita mohon kepada Allah Ta'ala diberikan kita kekuatan dan semangat untuk terus istiqamah solat fardu secara berjemaah dan istiqamah kita menuntut ilmu dengan kuliah-kuliah yang diadakan di surau kita ini. Kita terima kasih kepada AJK Surau yang diketuai pengurusinya oleh Cikgu Jamidi dan juga AJK kerana bertungkul lumus untuk mengadakan yang terbaiklah buat pada jemaah kita, segala aktiviti daripada di dalam di luar surau kita hinggalah ke dalam surau. Kita ucapkan banyak terima kasih dan Allah sajalah yang akan membalas maknanya jasa baik mereka daripada kalangan AJK Surau ni di dunia ini dan juga di akhirat kelak, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa barak wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idza aradta fi qaumin fitnatan fatawfawni وإذا أردت في قوم فتنة فتوفونا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك حب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا دعانا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.